Assalamualaikum. Nama saya Azrul Izhar bin Zaidi. Nombor pendaftaran saya 15 DTP 18F1005. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aika Hakimi bin Zairi. Nombor pendaftaran saya ialah 15 DTP 18F1038. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada panel-panel. Nama saya Muhammad Fidah bin Zamro, nombor matriks 15 DTP 18F1028. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para panel. Nama saya Sarah binti Samsuri, nombor matrik saya 15 DTP 18F1041. Nama penyelidik projek kami Encik Korodin bin Zakaria. Projek FYP kami bernama Dual Function Pellet Machine. Okey, pengenalan FYP kami adalah mesin ini dicipta bagi peternak kecil-kecilan di luar sana kerana saiznya yang sangat kecil, kos penggunaannya sangat rendah, dapat mengawal kelajuan mesin, berdua fungsi untuk memproses daging kisar selain menghasilkan pellet untuk makanan ayam, mudah untuk dibawa dan membaik pulih dan tahan lama. Okey, ini gambaran rangka mesin dalam software CATIA. Sebelah sini adalah rangka mesin yang sudah dibalut dengan plate dan cover bag yang sudah dibuat. Okey, ini adalah rangka badan mesin yang telah dibuat. Ini adalah komponen-komponen yang telah dipasang, dan ini yang sudah dibalut dengan plate dan semua lengkap sudah dengan pemasangan komponen-komponen mesin. Okey, prinsip rangka bentuk badan mesin: besi yang digunakan dapat menampung berat, mudah untuk dibawa, menganalisis daripada jenis besi, material yang digunakan serta rangka bentuk badan mesin yang boleh tahan lama, menjimatkan kos. Okey, ini adalah mesin yang kami hasilkan bernama Dual Function Pellet Machine. Besi yang kami guna hollow mild steel 1.6mm dengan ketebalan itu dia tidak melengkung dan dapat menampung berat motor dan komponen-komponen mesin yang lain. Dengan itu kami juga membuat pelindung belt supaya perkara yang tidak diingini tidak akan berlaku lah. Itu dengan adanya roda, kami membuat satu pemegang untuk mudah dibawa ke mana-mana dengan menolak tanpa perlu mengangkat. Dengannya ada roda lagi, apabila mesin ini dijalankan, kami boleh mengunci roda bagi dia tidak bergerak dan tidak bergegar. Dan yang digunakan ialah dua, tetapi spesifikasinya ialah lebih kurang sama. Ia kerana kedua-duanya diperbuat daripada stainless steel berketebalan 1 cm, berdiameter 9.8 cm. Tapi yang membezakan ialah saiz liang die tersebut, kerana untuk menghasilkan proses yang berlainan, iaitu pellet ayam dan daging. Manakala untuk pellet ayam ialah bersaiz 4mm dan untuk daging kisar ialah 8mm. Ini kerana saiz tersebut adalah ideal untuk penghasilan bahan mentah masing-masing. Pemasangan die, mula kita letakkan die itu pada bahagian tengah pada skru pengancur, dan kemudian kita ada lock daripada badan mesin ini dan pusingkan ia pada arah jam untuk mengetatkan die tersebut. Kita pergi pada bahagian tapak dan roda. Untuk bahagian tapak kami menggunakan mild steel untuk plate besi untuk menampung tapaknya. Manakala untuk roda kami menggunakan 4 biji kastor roda getah. Ini kerana kastor roda getah harganya yang agak murah dan juga daya apungan dia yang sangat kuat untuk menampung beban pada mesin ini. Tapak yang digunakan ia berpanjang sebanyak 560mm, berkelebaran sebanyak 300mm dan berketebalan sebanyak 10mm. Manakala untuk kastor roda getah ia berdiameter 68mm. Ini adalah hasil daripada mesin kami. Ini adalah gambar pellet ayam, manakala di belah kanan ialah daging yang telah diproses dan dihancurkan. Ini adalah hasil daripada pengiraan beban. Berdasarkan pengiraan ini, tapak dan roda ini berjaya menampung beban dan tidak mengalami sebarang masalah. Mengenai tentang motor elektrik. Motor elektrik merupakan peranti yang menggunakan tenaga elektrik bagi menghasilkan tenaga mekanik. Motor elektrik banyak digunakan di dalam industri dan peralatan elektrik di dalam kehidupan seharian kita. Unit kuasa motor elektrik
ialah watt dan kuasa kuda. Pada mesin ini kami memilih tali sabit jenis V-rib bed kerana ciri-cirinya seperti kurang geliciran, banyak digunakan di dalam industri otomotif dan rentangan haus yang tinggi. Pada projek ini juga kami menggunakan speed controller untuk inovasikan mesin kami. Dengan adanya speed controller ini, ia dapat mengawal kelajuan berserta boleh melaras kelajuan mengikut jenis pellet dan untuk menghancurkan daging. Ini merupakan proses kerja ataupun langkah-langkah untuk menghidupkan dual function pellet machine. Langkah pertama, kita menyambungkan extension wire ke soket untuk menghidupkan motor. Kedua, selepas motor dihidupkan atau mahupun sambungan extension wire sudah disambung, kita boleh menyelaraskan kelajuan mengikut bahan pellet yang hendak digunakan ataupun untuk menghancurkan daging. Di sini saya juga ingin memberitahu bahawa motor juga disambungkan bersama bel ataupun tali sawat yang kami pilih untuk menggerakkan ulir di dalamnya untuk menghasilkan pellet ataupun menghancurkan daging. Jadi mengikut objektif yang pertama iaitu skru penghancur, saya memilih reka bentuk aliran massa kerana ia mempunyai isi padu yang lebih banyak supaya dapat membuat pellet dan hancurkan daging dengan lebih banyak, dan juga ia dapat memampatkan dengan lebih senang kerana ia mempunyai flight pitch yang tinggi. So, ini adalah reka bentuk skru penghancur aliran massa yang telah dihasilkan dengan menggunakan software CATIA. Ia mempunyai panjang 22.5 cm, diameter 4.5 cm. Diameter ini memainkan peranan yang tinggi kerana ia dapat membuat pellet dengan banyak dalam satu masa. Dan kemudian yang paling penting adalah tahap ketahanan. Ia mempunyai 4,500 RPM supaya ia dapat menahan kelajuan mesin tersebut, kelajuan motor, dan juga ia tak mudah pecah. Jadi objektif yang kedua ialah bilah pisau. Saya memilih reka bentuk crosscut flying knife kerana ia berfungsi untuk memotong bahan makanan haiwan dan juga mencicah daging yang telah dimampat dan ditolak kedai. Ia juga disambungkan pada hujung skru penghancur dengan berlubangkan berbentuk petak supaya ia tidak bergerak. Dan juga kami telah membuat sedikit pengubah suaian dari segi bilangan bilah, iaitu daripada 1 kami membuat 4 supaya ia dapat menghancurkan dan memotong makanan haiwan dengan lebih baik. Jadi ini adalah reka bentuk bilah pisau crosscut flying knife yang dilukis menggunakan software CATIA. Jadi bilah pisau ini mempunyai diameter 85 cm supaya ia dapat menutup semua diameter mesin, dan juga berketebalan 2.0 supaya ia dapat menahan dengan lebih baik. Ia mempunyai 4 bilah dan juga tahap ketahanannya tinggi iaitu 5,000 RPM supaya ia tidak akan mudah pecah. Jadi pemilihan bahan yang paling baik untuk digunakan pada bilah pisau dan juga skru penghancur adalah keluli tahan karat, kerana ia mempunyai rintangan yang sangat baik untuk mengelakkan daripada berkarat kerana kita menghasilkan mesin yang untuk memproseskan makanan, dan ia juga senang untuk dicuci. Jadi ini adalah analisis data pengeluaran hasil pellet mengikut kelajuan. Jadi kalau kita lihat di sini, ia dapat menghasilkan pellet ataupun menghancurkan daging dengan sangat baik dan juga sangat banyak dalam satu masa. Okey, seterusnya adalah cara penggunaan mesin.
dapat menawarkan kos yang murah berbanding mesin yang dah ada di luar sana, dan ia juga dapat menawarkan versatile dan mempunyai inovasi tambahan yang tiada pada mesin-mesin di luar sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.